Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 30 Mac 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita tengah hari, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK harus sentiasa peka dengan projek yang sedang dilaksanakan dalam kampung masing-masing. Menteri Muda Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak merangkap Adun Semop Abdullah Saidol menegaskan KMKK juga perlu menjalinkan kerjasama baik bersama agensi dan wakil rakyat supaya sebarang masalah yang timbul di peringkat kampung dapat diatasi dengan segera. Katanya, pemimpin akar umbi perlu bijak dan berkompromi dalam menyelesaikan masalah di peringkat kampung bagi menghindar sebarang masalah menjadi lebih kritikal. KMKK, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum juga digesa untuk sentiasa peka tentang projek yang sedang berjalan dalam kampung masing-masing dan juga kita juga memberi nasihat kepada semua Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum untuk jangan lambat dalam melaporkan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu masyarakat di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah pada program Community Engagement Daerah Daro 2021 Siri 2 di Dewan Masyarakat Kampung Semop pada Isnin. Tambahnya, kawasan Pulau Bruit sedang membangun secara berperingkat dengan pelbagai perancangan pembangunan telah dirancang. Menjelas mengenai program tersebut, beliau berkata ianya diadakan bagi memperkasakan peranan, tanggungjawab dan tata kerja KMKK. Pada hari ini, dengan kerjasama Pejabat Daerah Daro, kita mengadakan satu program bersama dengan semua ketua masyarakat dan ketua kaum serta penghulu kaunselor di seluruh kampung di Pulau Bruit termasuk sebuah rumah panjang dalam satu program daripada pagi sampai petang untuk memperkasakan peranan, tanggungjawab dan tata kerja KMKK ini. Dan salah satu daripada pengisian program ialah tentang maklumat terkini tentang pembangunan di sekitar Pulau Bruit dan juga tata cara mesyuarat dan juga mengambil minit mesyuarat dan juga laporan. Pada program itu, Abdullah turut menyampaikan sumbangan projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM77,995 dengan penerima seperti tertera. Beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada JKKK dan KMKK yang telah tamat perkhidmatan. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, ketika ditemu ramah pada program sama memberitahu terdapat peruntukan dalam perlembagaan negara berkenaan perkara-perkara yang membolehkan yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Jadi berkenaan pula dengan peristiwaan darurat tadi, memanglah sedikit penerangan diberikan berkenaan dengan peristiwaan darurat di mana memang ada peruntukan dalam perlembagaan negara berkenaan dengan peristiwaan darurat, perkara-perkara yang membolehkan Yang Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Tadi telah dibentangkan dan apakah peruntukan undang-undang dan apakah langkah-langkah yang dibuat dan tak boleh dibuat oleh kerajaan pada masa peristiwaan darurat tersebut. Darurat ini akan tamat seperti yang dijadualkan pada 1 hari bulan Ogos 2021. Jadi akan terjadi di mana sama ada untuk melanjutkan atau untuk mengawalkan tamatnya darurat itu akan dibincang ataupun akan dibuat keputusan oleh Jemaah Menteri. Katanya langkah kerajaan melaksanakan darurat terbukti berjaya apabila jumlah kes COVID-19 dalam negara menunjukkan penurunan ketara. Kita telah mencapai di paras di mana kita telah berada di lekuk yang menurun disebabkan oleh langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam kata orang mengisytiharkan darurat. Jadi alhamdulillah jumlah kes telah menurun sekarang daripada 5,000 lebih pada puncaknya, sekarang pergi kepada 1,200 lebih beberapa hari yang lepas. Jadi ini menunjukkan bahawa hasil-hasil ataupun langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan telah menampakkan hasil sendiri. Jadi inilah pentingnya kita terus patuhi semua SOP dan segala arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Pada masa sama, beliau menyeru peserta program untuk menyampaikan maklumat berkenaan program imunisasi kebangsaan supaya ramai yang mendaftar untuk menerima vaksin.
Seramai 46 peserta yang terdiri daripada JKKK kampung sekitar Pulau Bruit menyertai program tersebut yang dilaksanakan mengikut SOP ditetapkan. Seterusnya mengenai masyarakat di kawasan Sebuyau perlu terus kekal membudayakan amalan hidup yang sihat dan bebas daripada ancaman dadah. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Adun Sebuyau Datuk Julaihi Narawi berkata, peranan komuniti penting dalam menanam kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Berucap dalam program seminar keluarga bersedia di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Ahad, beliau berkata isu penyalahgunaan dadah tidak boleh ditangani secara berasingan kerana ia juga menuntut komitmen semua pihak. Dalam pada itu, Ketua Bahagian Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK semasa ditemu buan memberitahu program yang melibatkan peserta dari wakil-wakil penduduk seperti penghulu dan ketua kaum itu menekankan intipati mengenai isu-isu dadah agar dapat dikawal di kawasan masing-masing. Kita bukan saja bagi tip atau info penagihan dadah di kalangan remaja, kita juga mendedahkan kepada wakil-wakil yang kita pilih ini tentang bagaimana pelaksanaan sistem-sistem yang ada dalam pencegahan dadah yang kita amalkan, termasuk juga penguasaan serta rawatan yang perlu diambil oleh wakil-wakil jika terdapat masalah dadah di tempat masing-masing. Menurut salah seorang wakil peserta pula, banyak ilmu yang diperolehi menerusi program tersebut dan beliau yakin masalah penagihan dadah di kawasan tersebut akan dapat dicegah dengan langkah dan cara yang tepat. Memang sangat baguslah untuk generasi baru, untuk anak-anak kita memberitahu dengan anak kita penyalahan guna dadah yang sangat bahayalah untuk masyarakat setempat lah. Ia sangat berbahaya. Manakala di Samarahan dengan golongan belia di bahagian itu, khususnya di Dun Muara Tuang disaran agar melibatkan diri secara aktif dalam sukan elektronik atau e-sport. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang Datuk Idris Buang, sukan elektronik mampu menjadi platform untuk mengasah bakat dan minda golongan belia semasa tempoh COVID-19. Katanya lagi, penganjuran kejohanan sukan elektronik juga seiring dengan visi ekonomi digital, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Belia Semarahan dan Kota Muara Tuang harus menjadikan e-sport sebagai satu daripada cara perkasakan minda masa COVID lah. Jadi kita jaga SOP sambil kita jaga SOP di rumah, di mana saja. E-sport boleh perkasakan minda. Jangan kita menjadi beku ataupun stale masa COVID. Syabas anak Semarahan, seperti mana yang berhormat Ketua Menteri Mengjo lalu tekankan digital ekonomi dan sebagainya. Ini adalah hasil daripada digital ekonomi. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penganjuran kejohanan Piala E-Sport Adun N16 Muara Tuang di Kota Samarahan pada Isnin. Sementara itu, Presiden Kelab Sukan dan Rekreasi Anak-anak Samarahan, Datuk Rahman Lariwo selaku penganjur merakamkan penghargaan kepada Datuk Idris di atas kesudian menaja kejohanan tersebut. Presiden Kelab Sukan dan Rekreasi Anak-anak Samarahan berterima kasih kepada Datuk Haji Idris Buang kerana memberi sokongan dan sumbangan yang begitu kuat untuk mendayakan kejohanan di sini, terutamanya belia-belia di kawasan kawasan Kota Semarahan, untuk belia di kawasan Muara Tuang untuk ikut serta di dalam program yang dianjurkan oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Anak-anak Sarawak. Dan saya berharap dengan sokongan Adun kawasan Muara Tuang memberi impak yang lebih kepada penduduk di kawasan Kota Semarahan untuk menyertai kejohanan yang dianjurkan di masa-masa akan datang. Terdahulu diadakan upacara ringkas penyerahan tajaan daripada Adun Muara Tuang dan Persatuan Sukan Elektronik Sarawak. Peringkat kumpulan kejohanan tersebut diadakan dari 29 Mac hingga 1 April, manakala Grand Final dari 10 hingga 11 April di The Virtual Park Kota Samarahan. Selanjutnya, mengenai laporan COVID-19 dengan Sarawak mencatat sebanyak 192 kes baharu pada Isnin menjadikan jumlah keseluruhan kes naik kepada 16
Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, kes tersebut direkodkan di daerah Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Kanowit, Serian, Sarike, Kapit, Sebauh, Bau, Lawas, Marudi dan Subis. Selain itu, JPBN melaporkan terdapat 2 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 105 orang. Dalam kenyataan sama, JPBN mengisytiharkan 1 kluster baharu iaitu kluster Taman Vista Grove Sri Aman, Sarawak menjadikan 33 kluster yang masih aktif. Selain itu, turut diisytiharkan penamatan tempoh PKP di Kampung Bintawa Ulu dan Tengah, Kuching setelah tiada bukti yang menunjukkan jangkitan masih menular di kawasan tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.